Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam rancangan forum perdana bersama saya Izwan Akmal bin Abdul Jamal selaku moderator anda pada petang yang berbahagia ini. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, perkembangan dasar perumahan di Malaysia semenjak merdeka boleh dibahagikan kepada 5 fasa, iaitu fasa perumahan awal kemerdekaan lingkungan 1957 hingga 1970. Seterusnya, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan lingkungan tahun 1970 hingga 1985. Seterusnya, perumahan berfokuskan pasaran iaitu lingkungan 1986 sehingga 1997. Perumahan untuk menghapuskan setinggan lingkungan tahun 1998 sehingga 2011. Dan perumahan mampu milik 2012 sehinggalah kini. Setiap fasa pembangunan perumahan lazimnya berkait rapat dengan keadaan sosial, politik dan ekonomi negara semenjak merdeka. Umumnya, rumah atau tempat tinggal adalah keperluan asas kepada setiap orang. Peningkatan harga rumah sejak dekad yang lalu memang sesuatu yang tidak masuk akal. Rakyat biasa dengan gaji minimum ramai tidak mampu untuk membeli atau memiliki rumah biasa yang baru dibina yang diberi khususan penduduk di bandar. Sesuai dengan berkait rapat dengan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu berkaitan perumahan bandar untuk semua. Baiklah, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, terlebih dahulu mari kita berkenal-kenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya yang kelihatan ceria dan berseri-seri pada hari ini iaitu panel pertama, Saudari Dr. Veronica Anak Ngabong yang merupakan Timbalan Ketua Pembangunan di Plan Malaysia. Apa khabar saudari? Khabar baik, moderator. Okey, baiklah. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua yang segak bergaya berkacamata, Encik Muhammad Haziq bin Anwar, iaitu selaku pengarah bahagian perancangan perumahan negara. Apa khabar saudara? Khabar baik, saudara pengerusi. Terima kasih atas jemputan forum perdana perumahan bandar untuk semua ini. Baiklah. Alhamdulillah. Seterusnya, bagi panel kita yang ketiga yang manis dengan senyumannya, saudari Profesor Madya Dr. Nur Syahira binti Azmi yang merupakan Dekan Fakulti Sains Kemusiaan dari Jabatan Geografi dan Alam Sekitar UPSI. Selamat datang saudari. Terima kasih saudara moderator. Baiklah. Dan di hujung sana nampak berseri-seri pada hari ini, saudari Dr. Kalisa Anak Ridin selaku pengarah eksklusif pembangunan sosioekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Selamat datang juga buat saudari. Terima kasih saudara moderator. Baiklah. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, soalan saya yang pertama ditujukan khas kepada panel pertama iaitu Dr. Veronica. Okey, baiklah doktor. Sudah bersedia? Sudah, moderator. Silakan. Baiklah. Soalan pertama, apakah konsep kepada perumahan bandar yang sebenar ya doktor? Okey, baik. Menjawab kepada soalan yang diajukan oleh moderator. Okey. Perumahan ni adalah satu elemen penting negara yang melibatkan banyak perkara seperti sosial, ekonomi dan politik. Pada perbincangan forum kita ni nanti dapat tengoklah apa kaitan sosial, ekonomi dan politik terhadap perumahan bandar. Okay? Konsep perumahan bandar adalah merupakan salah satu keperluan asas yang utama dalam kehidupan bagi mencapai satu taraf hidup yang sempurna dan selesa. Okey, sifat lestari, daya huni, keselamatan dan kemudahan fizikal bandar yang lengkap dan sempurna adalah idaman dalam melakarkan pembentukan perumahan bandar yang sejahtera. Kita tengok kepada menurut penyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 2007, maklumat utama dasar perumahan negara adalah untuk memastikan setiap penduduk Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah yang berkeinginan untuk memiliki rumah sendiri,
mempunyai peluang berbuat demikian. Okey, ini serba sedikitlah mengenai konsep kepada perumahan bandar yang sebenar yang akan kita bincangkan. Okey, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi sebentar tadi. Apa yang jelas di sini adalah konsep perumahan bandar adalah merupakan salah satu keperluan asas yang utama dalam kehidupan bagi mencapai suatu taraf hidup yang sempurna dan selesa kepada setiap orang, dan ini kerana setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai tempat tinggal. Okey, baiklah. Justru saya ingin melanjutkan soalan yang seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Encik Haziq. Okey, baiklah Encik Haziq sudah bersedia? Baik, saya bersedia Tuan pengerusi majlis. Okey, baiklah. Pada pandangan Encik Haziq kan, apa tujuan pembangunan perumahan bandar ini pada amnya? Okey, baiklah. Jadi pada amnya tujuan pembangunan perumahan bandar ni pertama sekali kalau dalam negara kita iaitu ianya untuk perkembangan pada masa hadapan lah. Jadi perancangan bandar yang terancang adalah sangat penting dalam setiap pembangunan hari ini yang memberi kesan drastik kepada perkembangan pada masa hadapan. Pembangunan yang melibatkan sektor perumahan, industri, komersial dan sebagainya memberi sumbangan utama kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara. Kebelakangan ini khususnya di dalam pembangunan perumahan didapati pelbagai konsep telah diperkenalkan bagi memenuhi permintaan masyarakat yang pelbagai. Salah satu daripada konsep yang diperkenalkan ialah perumahan berkonsepkan bandar dan ianya untuk semua rakyat lah. Jadi warga tempatan yang berminat membeli harta tanah atau menyewa dalam kawasan perumahan bandar seperti ini tidak akan keberatan meninggalkan persekitaran pinggir bandar dan menjadi beralih menjadi sebahagian daripada penduduk bandar. Jadi beberapa sebab utama perumahan sebegini disukai oleh sebahagian orang adalah kerana ciri-cirinya yang eksklusif, tersendiri dan lebih keselamatan itu lebih terjamin. Dan seterusnya antara tujuannya pembinaan perumahan bandar untuk semua ialah negara tidak akan ketinggalan dalam mengalami pertumbuhan pembangunan perumahan yang kian mendapat mata di negara luar. Jadi apabila sesebuah negara itu sudah mencapai kemajuan dalam pembangunan perumahan bandar, hal ini akan menjadi mercu dan idola kepada negara lain untuk membangun dan menjalin hubungan diplomatik serta melabur yang dapat memberikan kebaikan kepada penduduk bandar dan kepada pembangunan bandar itu sendiri. Pembangunan perumahan bandar dapat didefinisikan sebagai kemajuan yang dicapai dari aspek infrastruktur, ekonomi, sosial, rohani, kemapanan dan sifat fizikal sesebuah perumahan bandar. Jadi tujuan yang seterusnya, perumahan bandar ini bukan sahaja berperanan sebagai komponen guna tanah utama dalam sesebuah bandar, malah turut memainkan peranan sebagai sektor utama yang menjana dan memacu perkembangan industri harta tanah dan pertumbuhan ekonomi di peringkat tempatan dan juga negara. Sektor ini mengalami perubahan pemikiran dan matlamat dari semasa ke semasa daripada melihat perumahan sebagai tempat tinggal kepada memastikan perumahan disediakan secara mencukupi dan mampu dimiliki oleh golongan masyarakat sehinggalah keperluan untuk menikmati persekitaran perumahan yang kondusif, selesa, berkualiti, selamat dan juga harmoni. Jadi contohnya di negara kita, Malaysia kini di dalam peringkat pelaksanaan rancangan Malaysia ke-11 iaitu penumpuan kepada penyediaan perumahan diteruskan di bawah bidang fokus iaitu menyediakan perumahan yang mencukupi dan berkualiti kepada isi rumah miskin berpendapatan rendah dan sederhana. Bagi memastikan benda ini dicapai, strategi berkaitan perumahan berikut telah digariskan seperti strategi ini akan dilaksanakan dengan meneruskan program sedia ada kepada isi rumah miskin berpendapatan rendah dan sederhana, pelaksanaan program
yang disasarkan kepada belia dan pasangan muda yang berkahwin serta memudah cara penyertaan sektor swasta yang lebih besar. Okey, itu saja daripada saya. Baiklah. Terima kasih kepada panel kita yang kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh. Terdapat beberapa tujuan yang penting. Antaranya yang boleh saya nampak daripada pandangan Encik Haziq adalah ianya boleh memberi sumbangan utama kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara, serta kita tidak akan berasa ketinggalan lah. Negara kita tidak akan berasa ketinggalan dalam mengalami pertumbuhan pembangunan perumahan yang kian mendapat tempat di mata negara luar. Okey, baiklah. Seterusnya, saya ingin meminta pendapat atau bertanya soalan kepada panel kita yang ketiga, iaitu kepada Profesor Madya Syahira. Okey, sudah bersedia panel kita yang ketiga? Ya, Tuan Moderator dah sedia. Silakan. Baiklah, pada pandangan anda, bagaimana pula idea perumahan bandar ini memberi kesan negatif dan positif kepada alam sekitar? Terima kasih kepada Tuan Moderator. Baiklah, saya terus kepada menjawab soalan. Jika kita bincang berkaitan dengan idea pembangunan perumahan bandar, sudah semestinya kita nampak kesan positif dan juga negatifnya. Okey, pada pandangan saya secara personalnya, kalau kita lihat idea pembangunan perumahan bandar ini daripada impak positifnya terhadap alam sekitar, mungkin pada pandangan saya kita belum dapat dikenal pasti dengan secara menyeluruh. Tetapi pandangan saya bukannya dia tak ada kesan positif, tetapi mungkin sedikit. Apa yang saya boleh kongsikan dekat sini, melalui idea pembangunan perumahan bandar ini menyebabkan wujudnya perancangan kerajaan yang mana menggunakan satu alternatif, iaitu tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu tenaga solar. Yang mana tenaga solar ni digunakan di kawasan pembinaan perumahan di bandar-bandar, yang mana tak asing lagi di negara kita. Yang mana tenaga yang boleh diperbaharui ini digunakan untuk menggantikan tenaga yang tidak boleh diperbaharui, yang sering digunakan pakai oleh kita hingga kini. Yang mana untuk mengurangkan aktiviti-aktiviti yang banyak menggunakan bahan-bahan api yang boleh menyumbang kepada pemanasan global dan sebagainya. Namun daripada pandangan saya ini, ada juga segelintir masyarakat yang berbeza pandangan. Yang mana dalam sebuah kajian yang telah saya baca, kalau tak silap saya, kajian itu berkaitan dengan impak pembangunan alam sekitar dan sosioekonomi yang dibuat kajiannya di Brickfield, Kuala Lumpur, yang mana respondennya memberi pandangan, yang mana respondennya itu adalah rata-rata daripada penduduk setempat yang menyatakan kesan positif kepada idea pembangunan perumahan bandar ini sebenarnya secara totalnya tidak memberi kesan positif kepada alam sekitar sama sekali. Tetapi mereka lebih memberi pandangan bahawa kesan positif yang dapat dilihat adalah dalam sosioekonomi tempatan, yang mana dia lebih kepada memberi peluang pekerjaan, peningkatan kepada pendapatan, selain itu peningkatan kepada penambahbaikan infrastruktur dan juga kemudahan-kemudahan lain yang diberikan kepada penduduk setempat. Okey, itu yang kita sentuh berkaitan dengan impak positif idea pembangunan perumahan. Namun jika kita lihat daripada segi impak negatifnya, pada pandangan saya sudah tentu banyak kesan negatifnya. Contohnya yang boleh saya berikan adalah melalui idea pembangunan perumahan ini menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Yang mana pencemaran ini kebiasaannya berlaku disebabkan debu-debu yang berterbangan di udara yang datangnya daripada pengendalian semasa projek perumahan tersebut dijalankan. Sebagai contoh, aktiviti-aktiviti daripada penghantaran pasir dan pelepasan habuk daripada kawasan pembinaan ataupun tapak projek. Okey, itu kita lihat semasa projek itu dijalankan. Tapi jika kita lihat daripada
kesan negatif selepas pembinaan perumahan pembandaran itu dijalankan. Pencemaran berlaku datangnya daripada asas-asas kenderaan bermotor, kerana kawasan perumahan itu sebaik saja dah didirikan, dia menjadi tumpuan kepada orang ramai. Jadi bilangan populasi penduduk juga meningkat. Dalam masa yang sama, penggunaan kenderaan juga turut meningkat. Selain daripada pencemaran udara, kita boleh lihat juga kesan daripada pembinaan perumahan pembandaran untuk semua ini juga menyebabkan berlakunya pencemaran air. Yang mana kita boleh lihat sisa-sisa bahan-bahan pembinaan dibuang di dalam longkang dan di sekitar sungai berhampiran dengan kawasan projek yang dilaksanakan. Selain itu, penduduk-penduduk juga membuang sisa-sisa domestik secara terus ke dalam sungai dan longkang berhampiran. Ini selalunya apabila rumah dah siap, pemilik rumah lah yang akan melakukan aktiviti pembuangan sisa domestik ini. Selain itu, kita boleh lihat juga berlakunya pencemaran bunyi, yang mana ini berlaku semasa projek pembinaan perumahan itu dijalankan, yang mana pencemaran bunyi ini adalah daripada aktiviti pembangunan ataupun semasa projek perumahan yang mana mengeluarkan bunyi kenderaan dan bunyi mesin yang dijalankan, yang mana turut mengganggu keselesaan dan emosi penduduk setempat. Saya rasa itu sahaja daripada saya mengenai impak pembangunan perumahan pembandaran untuk semua ini kepada melalui kesan negatif dan juga positif. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Okey, jelas di sini terdapat kesan yang positif dan negatifnya itu sendiri. Apa yang idea yang diketengahkan adalah yang saya nampak daripada panel kita yang ketiga ini, iaitu diketengahkan adalah menggunakan atau meningkatkan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar yang sering digunakan di kawasan-kawasan penggunaan di perumahan di kawasan pembandaran bagi mengurangkan aktiviti yang banyak menggunakan bahan-bahan bakar yang boleh menyumbang kepada pemanasan global. Namun demikian, panel juga ada menyatakan terdapat kesan negatif kepada alam sekitar seperti berlakunya pencemaran udara, air dan juga pencemaran bunyi yang boleh memberikan kesan yang buruk sama ada kepada alam sekitar fizikal dan juga alam sekitar manusia. Okey, baiklah. Seterusnya, saya ingin bertanyakan soalan keempat atau minta pendapat daripada panel kita yang keempat. Okey, baik. Sebelum itu, sudah bersedia saudari? Ya, saya sudah bersedia. Okay. Soalan saya, adakah usaha dalam pembangunan perumahan bandar ini dapat membantu mempertingkatkan ekonomi negara secara menyeluruh? Apa pendapat Doktor? Terima kasih. Terima kasih saudara moderator untuk soalan yang diajukan. Okey. Pada pandangan saya, pembangunan perumahan bandar tidak membantu mempertingkatkan ekonomi negara secara menyeluruh lah. Hal ini kerana masih berlakunya isu ketidakseimbangan pembangunan negeri dan wilayah serta kawasan bandar dengan kawasan pedalaman. Kita ambil contoh negeri Sabah, Sarawak, Kedah, Perlis dan Kelantan. 5 negeri ini masih dikategorikan sebagai negeri miskin dan masih jauh ketinggalan berbanding dengan pembangunan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Johor dan juga Pulau Pinang. Begitu juga dengan jurang pendapatan golongan kaya dengan golongan miskin, serta di bandar dan di luar bandar yang semakin melebar walaupun isi rumah berada dalam kedudukan yang terbaik. Kedudukan yang lebih baik, maaf. Bukan itu saja. Bumi Putra juga adalah antara golongan yang paling ramai berada dalam kelompok berpendapatan B40 yang menyebabkan mereka terus bergantung kepada subsidi yang telah diberikan oleh kerajaan. Jadi, bagaimana pembangunan perumahan bandar dapat membantu mempertingkatkan ekonomi negara secara menyeluruh jika masih ramai penduduk berpendapatan di bawah golongan B40? Itu saja pandangan saya. Moderator?
Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang keempat atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Yang ada menyatakan ianya tidak terlalu membantu dalam mempertingkatkan ekonomi negara kita secara menyeluruh lah. Disebabkan mungkin masih berlakunya isu ketidakseimbangan pembangunan negeri dan wilayah serta kawasan bandar dengan pedalaman. Namun perkara ini tidak dinafikan. Hal ini juga sedikit sebanyak juga turut membantu untuk memperkukuhkan dan memberi kestabilan ekonomi di negara kita walaupun ianya tidak terlalu menyeluruh lah. Okey, baiklah. Seterusnya, untuk menghangatkan isu forum kita pada petang ini, saya akan meneruskan sesi soal jawab kepada panel pertama kembali. Okey. Panel pertama sudah bersedia? Ya, Soalan saya sudah seterusnya. Okey. Soalan saya berbunyi, adakah pembangunan perumahan bandar ini diterima oleh semua lapisan masyarakat? Okey, dipersilakan panel kita yang pertama. Okey, terima kasih Tuan Moderator atas soalan tersebut. Okey, menurut saya lah, merujuk kepada bidang saya sekarang ni sebagai Timbalan Ketua Pembangunan di Pelan Malaysia, okey, saya boleh nampak banyak masyarakat menerima akan kepesatan pembangunan perumahan bandar ni, tetapi masih juga terdapat di kalangan masyarakat mereka tidak begitu menerima pembangunan perumahan bandar. Kenapa? Okey, kita lihat kepada masyarakat yang tidak menerima tadi. Hal ini kerana dia bergantung kepada tahap kemampuan pembeli rumah, di mana sebahagian perbelanjaan isi rumah tersebut perlu digunakan untuk memiliki rumah. Okey, walaupun anggaran keperluan perumahan yang dibuat di bawah rancangan Malaysia, namun anggaran tadi itu tidak membayangkan keperluan sebenar, malah dia menimbulkan banyak lagi masalah untuk memenuhi keperluan pembeli dan penyewa rumah dekat Malaysia. Okay. Melalui kajian yang saya ada tengok juga, kita tengok pandangan Hertzsmith 2002, dia cakap faktor kemampuan secara prinsipnya berkait dengan aspek keuangan. Perkara ini berikutan. Harga untuk sesebuah rumah ni dia berkait dengan kos-kos, hak milik harta, kelulusan undang-undang, lokasi yang sesuai dan infrastruktur serta perkhidmatan yang disediakan. Okey, perumahan yang mengambil kira kos-kos ni tidak akan menyebabkan ketidaksepadanan antara kos dan nilai sesebuah rumah. Ini adalah kerana faktor kemampuan dan kesesuaian telah mengambil kira kos, lokasi dan persekitaran rumah yang telah dibina tadi. Okey, maka wujudnya dekat sini, nilai sesebuah rumah adalah berpadanan dengan kos yang diperlukan serta memenuhi keperluan pembeli rumah mengikut kemampuan mereka. Namun begitu, ketidaksepadanan antara harga rumah dan pendapatan isi rumah, iaitu yang kita tahu kemampuan sesebuah keluarga akan berlaku sekiranya pembelian rumah diambil kira berdasarkan stok rumah yang disediakan. Keadaan ni kita boleh tengok dia berlaku apabila tidak semua isi rumah mampu memiliki jenis-jenis rumah yang disediakan. Seperti yang Dr. Kalisa telah nyatakan tadi, golongan B40, tak mampu untuk memiliki rumah kerana terdapat kos-kos rumah dia adalah tinggi. Contohnya isi rumah yang berpendapatan rendah tidak mampu memiliki rumah kos sederhana walaupun stok rumah kos sederhana banyak disediakan. Kita tengok juga pandangan Syafi'i Suid 2021. Beliau mengatakan keadaan ini disebut sebagai ketidaksepadanan antara kemampuan pembeli dengan kategori rumah. Sama ada rumah tu kos rendah, sederhana ataupun sederhana rendah atau rumah yang kos tinggi. Dia ada menjalankan juga kajian dekat Kuala Lumpur dan hasil kajian tersebut menunjukkan memang terdapat dan terbukti ketidaksepadanan berlaku apabila penawaran untuk rumah kos rendah ni dia melebihi permintaan. Kesan penawaran rumah kos rendah yang berlebihan ini menyebabkan penawaran terhadap rumah kos sederhana rendah kurang berbanding permintaan terhadapnya. Perkara-perkara seperti yang saya telah nyatakan tadilah menyebabkan masih terdapat sesetengah masyarakat mereka tidak menerima pembangunan untuk perumahan bandar ni. Mereka ni lebih rela tinggal di rumah lama kerana kosnya yang masih rendah dan susah untuk dimiliki lah. Sekian saja pendapat saya, Tuan Moderator. Terima kasih. Baiklah. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Tidak dapat disangkal lagi ada sesetengah masyarakat yang masih kurang menunjukkan penerimaan yang baik
mungkin disebabkan beberapa faktor seperti tidak mencapai tahap kemampuan atau mengalami masalah kewangan untuk membeli atau memiliki rumah tersendiri. Tambahan lagi, saudari ataupun Dr. Veronica tadi ada juga menyatakan penawaran untuk rumah kos rendah telah melebihi permintaan, dan kesan penawaran rumah kos rendah yang berlebihan ini menyebabkan penawaran terhadap rumah kos sederhana rendah kurang berbanding permintaan terhadapnya. Okey, baiklah. Seterusnya, ingin saya mengajukan kembali soalan kepada panel kita yang kedua, iaitu Encik Haziq. Okey. Sudah bersedia Encik Haziq? Okey. Apakah cabaran yang mungkin akan berlaku dalam menjayakan pembangunan ini dalam konteks kerajaan, ya Encik Haziq? Boleh Encik Haziq jelaskan? Encik Haziq. Maaf, mungkin line Encik Haziq ada mengalami masalah sedikit. Okey. Tak apa, kita teruskan kepada panel kita yang ketiga. Okey. Kita teruskan kepada panel kita yang ketiga. Soalan kepada panel ketiga iaitu, jadi apakah impak positif kepada pembangunan perumahan bandar kepada sosioekonomi tempatan ini? Boleh boleh Prof jelaskan? Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada moderator di atas soalan yang dikemukakan. Okey, seperti mana yang saya cakap mula-mula tadi, impak positif yang kita boleh lihat kepada pembangunan perumahan bandar ini kepada aspek sosioekonomi tempatan adalah di mana dia lebih menyumbang kepada peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Dan juga dia memberi peluang ataupun dia membuka peluang kepada pendatang asing ataupun pendatang luar untuk memperolehi peluang pekerjaan. Sebagai contoh, dengan wujudnya pembangunan perumahan ini, pihak pemaju secara tidak langsung memerlukan buruh-buruh kasar untuk bekerja di tempat pembinaan tersebut. Jadinya pekerja-pekerja asing ataupun luar ini akan secara automatiknya akan membeli barangan harian di kedai-kedai berhampiran, maka keuntungan dapat dijana oleh penduduk setempat yang membuka warung, yang membuka kedai-kedai runcit dan sebagainya. Akibat daripada kedatangan buruh asing dan peluang pekerjaan di kedai-kedai serta tapak pembinaan juga makin bertambah dan meningkatkan punca pendapatan penduduk setempat secara tidak langsung. Selain itu juga, ia juga menyumbang kepada peningkatan kualiti kemudahan. Sebagai contoh, pihak pemaju membuat perumahan itu secara tidak langsung, dia membuat penambahbaikan dan mempelebarkan jalan raya yang sedia ada, yang mana turut memberi kemudahan kepada penduduk setempat dan sebagainya lah. Seterusnya, projek ini juga menyumbang kepada pembinaan kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam lain seperti yang boleh kita tengok padang bola, taman rekreasi, surau, dewan komuniti dan juga lot-lot kedai lah, yang mana kemudahan-kemudahan ini turut dibuka kepada penduduk-penduduk awam yang berhampiran. Saya rasa itu sahaja pendapat saya berkaitan dengan kesan positif kepada sosioekonomi tempatan. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Sungguh padat dan bermakna pengisian pandangan
oleh panel kita yang ketiga ini, jelas di sini terdapat banyak kesan yang positif yang disuarakan oleh saudari kita tadi. Antaranya boleh memberi sumbangan kepada kewujudan peluang pekerjaan sama ada kepada penduduk setempat dan juga memberi peluang kepada pekerja luar atau pekerja asing untuk memperolehi peluang pekerjaan, terutama di negara kita lah. Okey, seterusnya jelas juga dapat dilihat lagi dengan kemasukan pekerja-pekerja ini dapat memberi peluang kepada gerai-gerai atau kedai-kedai dan secara tidak langsung boleh meningkatkan lagi hasil jualan penduduk setempat di situlah. Okey, baiklah. Sebentar tadi saudari sebentar tadi Prof Syahira ada memberikan pandangan beliau terhadap kesan yang positif. Jadi sekarang ini saya ingin bertanyakan pula kepada Dr. Karlisa, adakah idea dalam pembangunan perumahan bandar ini turut ada memberikan kesan yang negatif kepada sosioekonomi tempatan? Apa pandangan Dr. Karlisa? Dipersilakan. Okey, saya teruskannya saudara moderator. Okey, seperti yang kita ketahui, ekonomi memainkan peranan penting dalam menjana pertumbuhan negara. Okey. Pada pandangan saya, ya, idea pembangunan perumahan bandar sememangnya memberi kesan yang negatif kepada sosioekonomi tempatan di kawasan yang ingin dibangunkan. Okey. Berdasarkan kajian yang dinyatakan oleh Junaidi Awang pada tahun 2018, sebanyak 25% responden tidak bersetuju akan bahawa tahap pembangunan perumahan di kawasan kajian adalah pesat kerana mereka merasakan bahawa tahap pembangunan di kawasan tersebut tidak pesat dan masih banyak lagi perkara yang dilakukan bagi meningkatkan tahap prasarana di kawasan tersebut. Okey, baiklah. Seperti yang telah dinyatakan oleh Prof. Madya Syahira, iaitu kajian yang telah dijalankan di Brickfields, okey. Hasil dapatan kajian yang dijalankan mendapati bahawa sebanyak 70% responden di kawasan kajian berpendapat bahawa projek pembangunan perumahan bandar secara tidak langsung telah meningkatkan kos kehidupan mereka di kawasan tersebut. Okay. Penduduk tempatan yang tinggal di kawasan berhampiran tapak pembinaan juga perlu membersihkan kawasan perumahan dan kenderaan akibat daripada asap dan debu lori yang sering keluar masuk ke tapak pembinaan. So, secara keseluruhan, ya memang idea pembangunan perumahan bandar ni memberi impak negatif kepada sosioekonomi tempatan. Itu saja pandangan saya, saudara moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel kita yang keempat. Pengisian yang sangat padat oleh panel kita. Jelas di sini kita dapat lihat ada juga kesan negatif kepada sosioekonomi tempatan yang dijelaskan oleh Dr. Karlisa tadi, seperti telah meningkatkan kos kehidupan mereka dan penduduk di kawasan tersebutlah. Juga Dr. Karlisa juga ada menyatakan penduduk setempat juga terpaksa membersihkan kawasan rumah dan kenderaan mereka akibat daripada asap, debu dan sebagainya lah, daripada kesan projek-projek pembinaan dan sebagainya. Okey, baiklah, kita kembali semula kepada panel kita yang kedua, yang sebentar tadi mempunyai sedikit masalah internet. Okey, saudara boleh teruskan? Boleh. Okey, baiklah. Saya ingin bertanya mengajukan soalan kepada panel kedua. Apakah cabaran yang mungkin akan berlaku dalam menjayakan pembangunan ini dalam konteks kerajaan, ya? Dipersilakan. Baiklah. Jadi antara cabaran yang dihadapi oleh kerajaan kan. Jadi macam ni, walaupun konsep pembangunan perumahan bandar untuk semua dianggap antara konsep yang terbaik untuk memajukan negara, namun perkara ini terdapat beberapa isu dan cabaran yang dikenal pasti memberi kesan dan konflik terhadap aspek pembangunan perumahan bandar itu sendiri. Okey, jadi antara isu yang dapat dilihat dengan jelas iaitu aspek pembangunan sosial. Macam mana yang panel iaitu Dr. Veronica dengan Karlisa cakap tadi mengenai kelas-kelas social dimension ni.
Jadi antara isunya iaitu aspek pembangunan sosial yang memberi impak kepada pembangunan sosioekonomi antara kumpulan masyarakat yang mencipta iaitu aspek pembangunan sosial yang memberi impak kepada pembangunan sosioekonomi antara kumpulan-kumpulan masyarakat yang mencipta kelas-kelas sosial seperti golongan berada dan golongan tidak berkemampuan. Okey, jadi keadaan ini terbukti apabila penawaran terhadap unit kediaman yang keadaan ini terbukti apabila penawaran terhadap pembangunan projek PKB lebih memfokuskan penawaran unit kediaman yang serba mewah dan hanya mampu dimiliki oleh golongan tertentu sahaja. Itu contohlah sebab pembangunan harta tanah perumahan di BKL mendapati 100 unit rumah di bandar dimiliki oleh golongan yang berpendapatan tinggi di mana harga rumah yang ditawarkan melebihi 600,000 unit. Okey, itu antara contohnya. Dengan lain perkataan, kekayaan dan kuasa ini dapat meningkatkan jurang yang begitu ketara antara kumpulan masyarakat. Jadi selain faktor ini, pembinaan perumahan bandar untuk semua antara elemen yang menyumbang kepada meningkatnya jurang interaksi dan faktor pemisahan ruang interaksi sosial antara penghuni di dalam perumahan bandar. Okey, antara cabaran kepada kerajaan seterusnya perancangan tapak fizikal. Dalam aspek ini, perancangan peletakan sesebuah kawasan perumahan jenis ini sangat penting dalam memastikan penawaran bagi setiap lokasi perumahan yang ditawarkan memenuhi permintaan masyarakat. Kegiatan terlalu mengejar keuntungan ini dikhawatiri akan mewujudkan ketidakseimbangan dari segi penawaran dan penyediaan rumah. Perancangan fizikal tapak dalam kawasan perumahan ini dikenal pasti menunjukkan ruang perancangan kawasan pembangunan unit perumahan yang sangat terhad bersangkutan dengan nilai tanah. Hal ini mempengaruhi perancangan dan peletakan komponen-komponen kemudahan yang sepatutnya perlu disediakan di dalam sesebuah kawasan perumahan ini. Isu dan permasalahan yang wujud dari aspek susun atur kediaman meliputi ruang luaran antara bangunan dan juga ruang persekitaran. Aspek reka bentuk bangunan dan susun atur kediaman yang dikaitkan dengan ruang luaran antara bangunan adalah dilihat dari anjakan bangunan di mana jarak dari sempadan lot dan jalan perlu dikaji semula. Keadaan ini juga merupakan antara cabaran kepada kerajaan lah. Jadi yang seterusnya cabaran perumahan ni iaitu sistem rangkaian jalan yang tidak dihubungkan dengan kawasan sekitar kerana bandar makin lama makin complicated jalan dia. Jadi daripada senang darjah ketersampaian tu tapi jadi makin susah pula. Dan seterusnya kerajaan perlu mengeluarkan duit untuk aspek keselamatan iaitu isu jenayah serta rasa takut penduduk terhadap pada masa kini yang semakin menjadi satu isu di kalangan penduduk bandar. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kita yang kedua tadi. Banyak cabaran yang dikongsikan oleh panel kita sebentar tadi. Antaranya yang saya dapat dan yang kita dengarkan semua tadi adalah wujudnya jurang antara golongan yang berada dan kurang berada untuk memiliki rumah di bandar. Seterusnya dari segi letakan atau tapak perumahan, itu antara faktor lah. Seterusnya adanya pelbagai halangan seperti tembok ataupun sempadan dan menjadi isu juga dari segi keselamatan penduduk ya. Okey. Diharapkan cabaran demi cabaran yang ada dapat sama-sama kita selesaikan dengan baik dan segala kemelut yang timbul dapat dihargai bersama-sama. Okey. Baiklah. Okey. Namun sebelum itu mungkin ada soalan terakhir dari saya yang akan ditujukan kepada semua ahli panel kita, iaitu soalannya berbunyi, adakah ahli panel semua bersetuju konsep
perumahan bandar untuk semua ini dilakukan secara terus atau panel semua boleh memberikan kesimpulan daripada hal ini? Okey, kita mulakan dengan panel kita yang pertama. Dipersilakan. Ya. Panel kita yang pertama. Okey. Okey. Untuk menjawab soalan ini, soalan terakhir Tuan Moderator? Ya, soalan terakhir. Okey. Okey, merujuk kepada soalan yang terakhir ni, kalau menurut daripada pandangan saya lah, secara relevannya, saya bersetuju dengan konsep perumahan bandar ni untuk terus dilaksanakan ya. Sebab pembangunan perumahan bandar, dia boleh membantu sebagai pendekatan untuk menyelesaikan banyak isu-isu perbandaran yang kita tengok sekarang. Dia bukan saja untuk meningkatkan kualiti hidup tetapi untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan politik juga. Membangunkan persekitaran mampan dan selamat untuk masyarakat lah. Tetapi perumahan bandar ni kita nak teruskan, kita nak laksanakan dengan baik. Okay, dengan maju dan pesat, tetapi dia hendaklah dijalankan dengan melihat kepada pemaju perumahan yang perlu mengambil langkah dalam menjalankan penyelidikan awal bagi projek yang akan dilaksanakan. Okey, maksud saya dekat sini, penyelidikan ni dia bertujuan untuk mengelakkan berlakunya ketidaksepadanan antara pemekaran rumah dengan permintaan pelanggan. Seperti yang saya telah jelaskan pada perbincangan kita tadi. Okey, penyelidikan ni dia penting untuk membantu pemaju dan perancang perumahan untuk merancang strategi dan mengkaji pasaran perumahan dengan lebih baik. Okay. Keadaan ini dapat mengelakkan masalah ketidaksepadanan daripada berlaku. Dahulu, pembeli rumah dia dapat menerima apa saja yang ditawarkan oleh pemaju perumahan. Tetapi kita tengok pada masa kini, pembeli mencari pemaju perumahan yang dapat memenuhi keperluan mereka. Maksudnya tadi tu untuk macam mengikut kemampuan lah. Okay. Jadi, jika keperluan ini tidak dapat dipenuhi, maka ketidaksepadanan antara keperluan perumahan dan kehendak akan berlaku. Okey, tidak lupa juga pemaju perumahan perlu memastikan terlebih dahulu bahawa kos perumahan dapat dimiliki oleh golongan masyarakat yang berpendapatan rendah dan juga sederhana. Sebab tak semuanya golongan mampu. Okey, jadi pembangunan perumahan bandar ni dia perlu seimbang juga dari kepesatan ekonomi apa semua tu, tetapi perlu juga dikawal sudut yang akan menantangkan kemudaratan seperti yang kita dengar daripada Dr. Syahirah dan Dr. Karissa jelaskan tadi, sebab dia menantangkan kesan negatif kepada sosioekonomi dan juga sosial masyarakat lah. Okey, jadi amat penting kita nak fokus mengurangkan berlakunya impak yang negatif kepada persekitaran fizikal dan juga persekitaran manusia. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Pengisian yang ringkas tapi padat ya, Dr. Veronica. Okey, seterusnya saya ingin meminta pandangan daripada panel kita yang kedua pula. Bagaimana panel kita yang kedua, iaitu Encik Aziz? Okey, jadi sebenarnya perumahan bandar untuk semua ni adalah menjadi harapan kerajaan untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik dan kurang berkemampuan untuk memiliki tempat tinggal yang lebih selesa. Kerajaan mahu menyediakan tempat tinggal yang mempunyai persekitaran yang selamat, sihat dan juga sejahtera. Di samping itu, pembangunan perumahan bandar ini perlu disediakan dengan kemudahan awam yang lengkap lah, seperti taman rekreasi yang bermutu. Jadi untuk mencapai objektif perumahan bandar ini, sektor swasta perlulah diberi kepercayaan untuk memacu industri perumahan negara inilah. Sektor awam pula berperanan membantu melancarkan proses tersebut dan meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan berkaitan dengan sektor perumahan. Sektor awam juga akan memberi penekanan terhadap penyediaan perumahan mampu milik untuk golongan yang berpendapatan rendah. Okey, jadi saya bersetujulah untuk meneruskan projek perumahan bandar untuk semua. Itu sahaja dari saya. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua. Nampak jelas di situ panel kita yang kedua banyak menyatakan kerjasama yang penting antara pihak NGO dan juga pihak daripada kerajaan itu sendiri ya. Okey, baiklah, kita
bertanya pula kepada pendapat seterusnya oleh panel kita yang ketiga, iaitu Profesor Madya Dr. Syairah. Bagaimana pendapat Prof dalam hal ini? Adakah ahli panel setuju? Okey, baiklah. Saya sebenarnya bersetuju dengan kenyataan Dr. Veronica yang mana menyatakan konsep perumahan bandar ini dia ada side negatifnya dan dia ada juga side positifnya. Kalau daripada pandangan personal saya, mungkin saya 50-50. Maksudnya saya taklah menyokong penuh dan saya tidak dan bukannya saya tak menyokong secara menyeluruh. Sebab saya rasa idea perumahan bandar ini ada kebaikannya, yang mana kita nampak idea ini memberi idea ini yang utamanya dia nak mengumpul penduduk-penduduk luar bandar supaya mampu memiliki kos rumah rendah sendiri. Selain itu dia membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan penduduk setempat, memberi kemudahan awam penduduk setempat. Tapi saya lebih melihat kepada sisi negatifnya, yang mana sama ada sisi negatif terhadap sosioekonomi tempatan atau kepada alam sekitar. Yang menyebabkan mungkin saya kurang bersetuju dengan adanya idea perumahan bandar ini diteruskan secara teruslah, kerana kita masih nampak ada kesan-kesan ataupun impak negatif daripada idea perumahan bandar ini. Mungkin kalau ada pihak-pihak kerajaan mengambil berat dan mencari langkah-langkah pengurusan yang boleh mengurangkan impak negatif baik dari segi sosioekonomi tempatan dan juga impak negatif kepada alam sekitar, mungkin saya boleh pertimbangkan dan bersetuju dengan idea pembangunan perumahan bandar ini. Saya rasa itu sahaja pandangan saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih daripada pandangan panel kita yang ketiga. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan panel kita yang keempat. Okey, bagaimana pendapat panel kita yang keempat? Adakah panel bersetuju konsep perumahan bandar ini dilaksanakan secara berterusan? Apa pendapat panel yang keempat? Iaitu Dr. Karlisa. Seperti panel pertama dan panel kedua, ya, saya juga bersetuju dengan konsep perumahan bandar untuk semua ni harus dilaksanakan secara berterusan agar semua penduduk mampu untuk memiliki rumah lah. Okay? Bukan itu saja, jika konsep perumahan bandar untuk semua dilaksanakan secara berterusan, kita juga dapat mengatasi masalah projek perumahan yang terbengkalai, yang merupakan salah satu isu hangat lah yang sedang melanda di negara kita. Okay? Jadi pandangan saya, pembangunan sesuatu kawasan sepatutnya projek hendaklah sepatutnya mampu bagi saya sekejap. Oleh itu, pembangunan sesuatu kawasan sepatutnya mampu dimiliki oleh penduduk tempatan. Pemaju perumahan juga hendaklah sentiasa memikirkan cara-cara untuk menjalankan promosi yang bersesuaian agar dapat menarik minat pembeli rumah untuk membeli produk mereka dengan kerjasama pihak kerajaan. Dan saya juga berharap pada masa akan datang tidak ada lagi isu rumah yang terbiar kerana ketiadaan pembeli, dan juga rakyat Malaysia khususnya anak muda yang bekerja mampu untuk memiliki rumah mereka sendirilah. Seperti yang kita ketahui, ramai anak muda yang bekerja masih belum dapat membeli rumah walaupun mereka sudah berusia hampir 40 tahun. Seperti kes yang terdapat di Bintulu, di kawasan saya. Kebanyakan penduduk masih belum dapat memiliki rumah walaupun mereka sudah berpuluh-puluh tahun bekerja. Jadi
itulah harapan saya agar semua rakyat dapat memiliki rumah. Tempat saya nak kata mundur tidak juga sebab tempat saya memang membangun, cuma kalau kita tahu terutamanya di kawasan Bintulu merupakan salah satu rumah yang kita cakap sangat mahal lah, dan memang tidak mahal yang sehingga mencecah jutaan ringgit. Walaupun perumahan tersebut hanyalah kita boleh katakan biasa-biasa saja. Nak cakap besar pun tidak, nak cakap kecil pun tidak. Okay. Itulah yang berlaku di tempat saya lah. Jadi saya berharap, memang saya berharap agar konsep perumahan bandar ni dapat diteruskanlah. Itu saja daripada saya. Baiklah, nampaknya setiap panel mempunyai pandangannya masing-masing, dan terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Okey, baiklah. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, mestilah menyokong setiap usaha-usaha murni yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak lain seperti pihak NGO dan sebagainya dalam membantu untuk meningkatkan kualiti hidup masing-masing, terutama sekali masyarakat yang berada di bandar. Okey, disebabkan perbincangan kita berkaitan dengan penduduk di bandar. Okey. Namun demikian, kejayaan dalam memandu arah sektor perumahan bandar untuk semua ini adalah amat bergantung kepada keupayaan agensi-agensi berkaitan yang melaksanakan serta mengurus hal ini dengan cekap dan berkesan. Baiklah, sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Andai kata terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya, yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang tidak baik itu datangnya daripada kekhilafan diri saya sendiri. Wallahualam, saya akhiri forum perdana kita pada petang yang mulia ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.